Wah, banyaknya bahan-bahan kaca atas meja ni. Tapi kan bahan-bahan semua ni diperbuat daripada apa Kawan-kawan tahu tak? Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid menengah atas yang sedang menonton sekarang? Anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama-sama dengan saya, Syamira Nazir. Hari ini selama 1 jam kita akan menimba ilmu. Kita akan belajar mata pelajaran kimia untuk murid-murid tingkatan 4 dengan tajuknya Bahan Buatan dalam Industri. Dan bab ini merupakan bab yang terakhir dalam buku teks kimia murid-murid tingkatan 4. Sebelum kita belajar dengan lebih lanjut lagi, apa kata kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru penyampai. Jom kita saksikan profil guru. Baiklah, dan untuk hari ini di studio tak lupa juga turut serta bersama dengan kami Cikgu Juru Bahasa Isyarat iaitu Cikgu Nur Farazila Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Apa khabar Cikgu? Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah, dan hari ini kita ada seorang guru kimia yang sangat luas pengalamannya iaitu Cikgu Hairul Nizam. Assalamualaikum Cikgu. Salam Mira. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah baik. Okey, terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini Cikgu. Baik, hari ini kan Cikgu kita nak belajar tentang bahan buatan dalam industri. Ya. Tetapi sebelum tu kan Cikgu, dekat atas meja ni ada banyak sangat bahan kaca. Tapi bahan-bahan ni diperbuat daripada apa Cikgu? Okey, cuba Mira tengok kat depan tu ada apa. Depan sekali, dalam beaker yang kecil tu ada apa? Beaker yang kecil sini. Yang sebelah dia. Di sebelah sini? Belah kiri. Belah kiri di sini. Okey, dalam tu ada apa? Macam nampak macam ada pasir Cikgu. Okey, so sebenarnya kaca dibuat daripada komponen utamanya adalah silikon dioksida. Dapatnya daripada pasir. Wah, baiklah. Dia perbuat, senang kata daripada pasir lah. Ya. Okey, kita nak tahu dengan lebih jelas lagi daripada Cikgu Hairul. Jom Cikgu, kita mulakan kelas kita untuk hari ini. Okey, baik. Terima kasih Mira. Kita mulakan kelas kita pada hari ini. Okey, so sebelum kita mulakan, saya mulakan dengan standard kandungan dan juga standard pembelajaran bagi tajuk bahan buatan dalam industri. So seperti yang dipaparkan di sini, kita ada yang pertama 8.2 komposisi kaca dan kegunaan. Yang ke 8.3 kita ada komposisi seramik dan kegunaan. 8.4 kita ada bahan komposit. So dalam segmen ini kita akan kaji kaca, seramik dan juga komposit. So saya akan pergi yang pertama dahululah, kaca dan juga kegunaannya. Okey, so kaca. Kalau kita tengok kaca, okey, tadi macam Mira sebut, kaca sebenarnya dibuat daripada silikon dioksida atau kita panggil adalah silika lah, yang boleh kita dapat daripada pasir. Okey, so sebelum kita mulakan, okey, kita punya sifat jenis-jenis kaca, kita nak kaji beberapa aktiviti yang berkaitan dengan sifat asas kaca. Okey, so saya nak minta Mira buat eksperimen lah. Okey. So aktiviti yang pertama, okey, yang ini kita ada mentol, lepas tu kita ada lita lah, kita buat 1 lita lengkap. Okey, sekarang ni saya nak Mira buat, okey, cuba kita cantumkan, sambungkan wire. Menyala tak mentol tu? Ini kalau Mira sambungkan wire di sini Cikgu Okey. Okey, so mentol menyala, betul tak? Betul. Okey, so pemerhatian dia adalah mentol menyala. Okey, sekarang kita nak kaji. Okey, saya akan bekalkan kepada Mira 1 batang rod kaca lah. So kita nak tengok adakah kaca merupakan pengalih haba yang baik ataupun tidak. Okey, so kita buka sambungan tu. Buka sambungan. Okey, kita sambung saja. Baiklah, Mira cuba ada di sini Cikgu Okey. Okey. Kalau Mira sambungkan di sini.
Okey. Nampaknya kita tengok dulu kawan-kawan menyala ke tidak. Betul cikgu saya buat. Sebelahnya di sini Betul. Okey, tak apa Mira, Sat. Side dia kata. Okey, kita sambung. Dia maksudnya mentol ni dia kena sambung yang tu juga. Begini cikgu. Okey. Okey. Okey, ni sambung sana. Sambung belah sini. Okey. Tak menyala lah cikgu. Okey, so pemerhatian yang Mira dapat adalah mentol tidak menyala. Okey, apa inferen? Apa kesimpulan yang Mira boleh buat? Kalau mentol tidak menyala, ini kerana kaca merupakan penebat elektrik yang baik. Okey, pandai. Maksudnya kaca bukan pengalir lah elektrik kan. That's why kaca kita tak guna dalam pembuatan wire ataupun sebagainya. Okey. So sifat yang pertama, kaca bukan pengalir merupakan bahan yang bukan boleh mengalirkan arus elektrik dengan baik. Okey. Itu adalah sifat pertama bagi kaca. Okey, kita pergi pada sifat yang kedua. Okey, untuk sifat kedua ni kita kena panaskan. Okey, disebabkan dalam studio kita tak boleh panas. So, saya telah buat satu video untuk Mira dan juga murid-murid di rumah. Okey, jom kita saksikan video ni. Okey, jom. Wow, cikgu, video tu Mira nampak macam kaca dipanaskan lah cikgu. Okey, ya. Kaca ni kita panaskan lah. Kan saya pegang, betul tak? Betul. So, bila saya pegang, ada tak saya lepaskan Mira? Tak. Okey, maksudnya? Maksudnya hujung kaca tak berasa panas cikgu. Ya, maksudnya saya boleh pegang semasa pemanasan. Kaca bukan? Pengalir haba yang baik. Okey, bukan pengalih haba yang baik. So disebabkan Mira bijak dan cemerlang, saya bagi 2 bintang untuk tampalkan dekat papan ganjaran. Terima kasih cikgu. Dah dapat kumpul 2 bintang ni. Tapi ini baru ciri-ciri kaca yang kedua. Okey. Bagaimana yang ketiga pula cikgu? Okey, untuk yang ketiga, kita nak kaji sifat dia. Okey, tertera di sini kita ada satu botol asid sulfurik pekat lah. Okey, and then kita akan tuangkan dia dalam beaker. Okey, cuma asid sulfurik ni adalah asid pekat. So dia ada langkah keselamatan. Sepatutnya bila kita nak buat eksperimen ni, kita kena pakai sarung tangan. Okey, pakai sarung tangan. Okey, lepas tu sepatutnya kadang-kadang kita kena buat dekat dalam kebot wasap. Okey, kalau yang terlalu tinggilah asid. And then kita juga kena pakai glove lah, cermin mata makmal. Okey, untuk di sini kita dah sediakan, okey, yang kita dah cairkan sedikit. Okey, so kita ada rod kaca. So sekarang ni saya nak minta Mira rendam rod kaca ni ke dalam beaker. Okey, baiklah. Mira akan rendam dalam beaker ini. Beaker yang ada asid cikgu Ya. Okey, asid sulfurik pekat. Kita masukkan. Okey, cuba Mira tengok ada tak perubahan? Mira tengok kan cikgu, rod kaca ni macam tak berubah apa-apa pun, tiada sebarang perubahan cikgu. Okey, so pemerhatian Mira tiada perubahan. So apa kesimpulan inferen yang boleh kita buat? Kesimpulannya kalau Mira kata kaca tidak balas terhadap kimia. Okey, pandai. So maksudnya kaca tidak bertindak balas dengan bahan kimia. Itu sebab kaca untuk pengetahuan Mira, okey, kita simpan bahan kimia kebanyakannya dalam botol kaca. Botol kaca. Sebab dia tak bertindak balas. Okey. Kalau kita letak dalam botol plastik ke, mungkin dia akan bertindak balas dan sebagainya. So sifat yang ketiga kita ada apa tadi Mira? Ulang balik. Sifat yang ketiga ialah kaca tidak akan berlaku sebarang tindak balas dengan bahan kimia. Okey, pandai. Ataupun kita simpulkan dalam istilah kimia, lengai terhadap tindak balas lengai terhadap bahan kimia. Okey. Okey, so tu yang ketiga. Sekarang kita nak pergi pada sifat yang keempat. Sifat yang keempat. Okay, untuk sifat keempat ni sama juga. Kita melibatkan pemanasan. So di sini saya ada penunuh Bunsen lah. So kita ada salur kaca. Okey, sepatutnya kita kena panaskan lah. Lepas tu kita tengok, kita bentuk dan kita tarik. So kita nak tengoklah apa perubahan yang ada pada kaca. Okey. Cuma disebabkan yang ini adalah proses pemanasan, so kita tak boleh buat di studio. So kita buat di makmal. Okey. Jom kita saksikan video. Jom.
Dan cikgu, Mira tengok inilah kaca yang dalam video tadi tu cikgu. Ya, kaca tu dah mai ke studio. Dah mai ke studio. Okey. So, tadi kalau kita tengok video tu, apa pemerhatian yang boleh Mira buat? Daripada sebatang rod kaca, Mira tengok sekarang ni kaca ni dah pecah kepada dua. Okey. Maksudnya cikgu, kaca ni boleh dibentuk. Oh ya, pandai Mira. Okey. So maksudnya kaca sifat dia boleh dibentuk dan dipanaskan jugalah. Okey. Okey, tu sifat yang keempat. So Mira dah buat eksperimen, saya bagi lagi 1 bintang. Terima kasih cikgu. Dapat 1 lagi ganjaran. Itu sebab kaca kalau kita tengok kat rumah kita ada perhiasan. Betul. Kan yang macam-macam bentuk lah. Okey. So sekarang ni kita tengok rumusan kepada sifat asas kaca. Okey. So sifat asas kaca kita ada keras tetapi rapuh dengan secara kimia, penebat elektrik. Lepas tu luksina ni maksudnya kita cahaya tembuslah. Okey, lepas tu kalis air dan juga penebat haba. Okey. So, Mira tahu tak sebenarnya kaca ada berapa jenis? Kita tengok kaca saja kan? Okey. So, kaca sebenarnya ada berapa jenis? Kalau Mira cuba teka boleh cikgu? Okey, boleh Mira. Kaca ada 4 jenis. Okey, jom kita saksikan. Okey. So, kaca sebenarnya ada pelbagai lah. Okey, kaca yang pertama, kita ada jenis kaca silika telakur. Okey, kaca silika telakur ni, kalau Mira tengok dekat sini gambar raja, kita guna dalam pembuatan apa yang pertama? Yang ini kita ada teleskop. Okey, yang kedua? Yang kedua, kita ada kaunter pembesar. Okey, pandai. Okey, untuk kaca silika telakur ni, kaca ni adalah kaca yang paling ringkas. Sebab apa? Komponen dan komposisi dia adalah silikon dioksida sahaja. Okey, tanpa campuran lain. Macam mana nak buat dia? Kita panaskan pasir sehingga 1800 darjah Celsius akan menghasilkan cecair likat dan kita sejukkan. Okey. So, apa sifat bagi kaca silika telakur? So, kalau kita tengok kat sini, takat lebur yang tinggi, tidak mengecut dan mengembang dengan banyak. Pada suhu yang besar, pekali pengembangan haba yang rendah dan boleh dipanaskan pada suhu yang tinggi. Okey, so kita pergi pada kaca yang kedua. Okey, kaca kedua kita ada apa? Kaca soda kapur. Okey, kaca soda kapur. So, contoh kaca kat sini kita ada apa? Botol kaca. Okey, botol kaca yang kat depan ni. Okey. So, yang ini merah. Okey, so yang ini biasanya orang isi madu, botol sos, okey. So iaitu kita panggil dia adalah kaca soda kapur. So kaca soda kapur ni komposisi dia kita ada silika, natrium karbonat, kalsium karbonat. Okey. So sifat istimewa dia takat lebur yang rendah, mudah dibentuk, tidak tahan terhadap abu, mudah retak apabila dikenakan suhu yang mendadak. Okey, so ni kaca soda kapur lah. Banyak yang kita guna dalam kehidupan seharian. Setiap hari kita akan menggunakan kaca. Betul tak Mira? Betul cikgu. Okey, so ni kaca yang kedua. Okey, kita pergi pada kaca yang ketiga. Okey, kaca yang ketiga kita ada kaca borosilikat. So yang ini ada sinonim dengan kaca makmal lah. Okey, so untuk jenis kaca borosilikat ni kita ada silika, natrium karbonat, kalsium karbonat. Okey, komposisi tambahan dia adalah boron oksida dan aluminium oksida. So macam kat depan meja tadi, mostly kita ada kaca borosilikat sebab kaca makmal. Okey, Mira biasa masak guna periuk kaca ke? Boleh kata tidak cikgu. Oh, tidak. Sebab saya takut nanti pecah. Okey, pecah. Pernah dengar kaca pirate? Pernah cikgu. Okey, kaca pirate itu salah satu kaca borosilikat. Maksudnya kita boleh panaskan. Okey? Okey, so ini adalah kaca borosilikat yang banyak kita guna dalam makmal lah. So sifat dia pekali pengembangan rendah, tidak mudah retak apabila dikenakan tegangan terma, tahan aba apabila dipanaskan pada suhu yang tinggi. Okey, so kita pergi pada kaca yang last. Okey, yang ini kaca plumbum. Kadang-kadang kalau kita tengok rumah-rumah, ada yang rumah yang suka barang perhiasan kaca. Okey, mostly dia adalah kaca plumbum. Okey, so kalau kita tengok kat sini kita ada apa? Okey, kalau saya pegang dekat sini, saya ada perhiasan bagi pokok bunga lah kan, bunga. Okey, so yang ini sebenarnya adalah jenis kaca plumbum. So apa komposisi bagi kaca ni? Kita ada
silika, natrium karbonat, plumbum 2, oksida. So sifat dia yang kita ada, kaca lebih lembut dan tumpat, indeks pembiasan yang lebih tinggi, kelihatan berkilat. Kebanyakan kaca plumbum kita guna perhiasan di rumah. So yang kat sini kalau saya beri contoh, kita ada kaca, kita buat perhiasan dan juga kita guna untuk prisma. Baiklah. Wow, maksudnya betul lah cikgu tekaan Mira. Kaca ni ada 4 jenis. Okey, pandai. So saya nak bagi Mira 1 bintang lagi. Wah, terima kasih cikgu. Mira dapat 1 lagi bintang. Jadi kawan-kawan dekat rumah, kalau nak dapatkan lebih banyak bintang bersama-sama dengan Mira dan untuk kita belajar lebih lagi tentang tajuk kita untuk hari ini, jangan ke mana-mana tau. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini hanya di slot menengah atas Didik TV KPM.